Kita dengar ceramah, baca sejarah Nabi Ibrahim korban anak dia saja. Korban anaknya itu hanya satu korban kecil saja bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia menjalankan perintah yang macam-macam dan dia never say no. Never. Banyak tuan-tuan perintah yang diberi kepada Nabi Ibrahim, dia tak pernah berkata tidak pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Terima kasih Yang Berusaha, saudara pengacara majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Yang Berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, seterusnya Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang diraikan juga ketua-ketua jabatan dan juga agensi Kerajaan Negeri Selangor, yang diraikan juga ketua-ketua jabatan dan agensi persekutuan di Negeri Selangor, ahli-ahli Majlis pihak berkuasa tempatan Negeri Selangor, pengurusi MPKK, KKI Kampung Bagan dan lain-lain, Barisan Penggerak Belia Selangor, Penggerak Wanita Berdaya Selangor, Sukarelawan Kesihatan Selangor. Moga sekaliannya sejahteralah dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini bersempena dengan Majlis Perhimpunan Penjawat Awam dan juga pemimpin masyarakat bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Dan seterusnya dapatlah kita bertatap muka dalam tazkirah ringkas pagi ini yang insya-Allah akan tamat sebelum jam 10.10 pagi. Hadirin hadirat sekalian, jika dihayati bait dan juga kata-kata yang kita lantunkan dalam lagu perkhidmatan awam, kita telah berjanji di dalam kata-kata ataupun bait lagu itu, kita memegang amanah bangsa. Kita juga telah berikrar taat setia korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan, berkhidmat bakti berjasa. Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang, rukun negara jadi pedoman, kitalah benteng Malaysia. Saudara-saudari sekalian, yang kita bergaris bawahkan adalah kata-kata kita sanggup untuk korban tenaga. Dalam bekerja, ayolah gigih, tahan bersakit, mahu berpedih, iman kuat, pantang beralih. Rakyat terlantar, kita bersedih, memikul beban, tahan ditindih, dalam berkorban hatinya bersih. Penjawat awam hatinya tabah, tahan bersakit, mahu bersusah, bekerja keras, berkering basah, menjalankan tugas tidak membantah. Justru khusus bagi kita orang Islam, rakan-rakan kita yang non-Muslim boleh share lah value yang global. Kita sentiasa dituntut untuk berkorban, literally and laterally. Tidak boleh menetak jati, papan dijauh, dibelah-belah, jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Itu kan korban. Orang Islam khususnya dia ada sifat tahu asal berkejadian, tahu asal mula berkejadian, tahu berpegang pada yang satu, hamba tahu akan Tuhannya, makhluk tahu akan Khaliknya, tahu hidup akan mati, tahu akhirat tempat berhenti,
tahu syahadat pangkal ibadat, tahu iman jadi pegangan, tahu Islam penyelamat alam, tahu kaji sempurna budi. Yang agama berkukuhan, yang iman berteguhan, yang sujud berkekalan, yang amal berpanjangan. Sesama manusia kita berguna, sesama makhluk berperangai elok, maka di dunia jadi bertuah, di akhirat mendapat barakah. Ini sifat orang yang baik. Dia sentiasa sanggup berkorban untuk kebahagiaan orang demi mendapat keredaan dari Tuhan. Sebab itu hadirin hadirat, sebagai penjawat awam, pengorbanan adalah kata yang penuh dengan makna. Kita sendiri lahir dan hidup hasil dari sebuah pengorbanan. Jika pagi ini ada di kalangan tuan-tuan usianya dah menjejak 50 tahun, maka selama 50 tahunlah begitu ramai orang yang telah menghantar kita ke keadaan kita sekarang. Pengorbanan orang sekeliling, pengorbanan diri kita sendiri, ibu bapa yang berkorban, melahir dan membesarkan kita, guru-guru yang mendidik dan mencerdikkan juga berkorban, isteri, suami, anak-anak yang sering ditinggal dan berjauhan dengan kita. Semua ini adalah pengorbanan. Inilah mustahaknya kesanggupan untuk berkorban. Kalau tak sanggup berkorban, jangan mimpi mendapat kejayaan. If I don't burn, if you don't burn, if we don't burn, how will the light vanquish the darkness? Kalau kita tak sanggup membakar, orang tak sanggup membakar, bagaimana kita nak padamkan kegelapan ini dengan memujudkan cahaya? Ayo, jalankanlah tugas, tahanlah beragas. Jalankan amanah, tahan dilapah. Jalankan yang hak, tahan diinjak. Menunaikan janji, tahan dikeji. Bela rakyat, tahanlah dikerat. Membela bangsa, tahan binasa. Ini sifat orang sanggup berkorban. Bila membicarakan tentang korban, salah satu daripada perkara yang kita sering dengar ulasannya adalah tentang lagu berkorban apa saja. Lagu berkorban apa saja ni lagu yang dicipta tahun 1956 oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Liriknya ditulis oleh Jamil Sulong. Cerita lagu ini dibuat untuk babak Hang Tuah ketika memujuk Tun Teja untuk dilarikan ke Melaka daripada Pahang. Ada sekelumit sejarah lagu tu yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pagi ini ya. Lagu berkorban apa saja ni masyhurlah. Berkorban apa saja, harta atau nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Sebenarnya lagu tu Allahyarham P. Ramlee dedikasikan untuk isteri dia, bukannya Saloma tapi Norizan binti Muhammad Noor. Kenapa dia tulis lagu tu untuk Norizan? Norizan ni dia kahwin dengan P. Ramlee tahun 1955. Dan P. Ramlee buat lagu tu tahun 1956. Ketika itu P. Ramlee umur 26 tahun, Norizan umur 28 tahun. Apa sebab dia buat lagu tu untuk Norizan? Kerana Norizan korbankan kehidupan yang sebelum itu dia adalah suri kepada Sultan Perak ke-32. Mana P. Ramlee ni dia berjaya kahwin dengan isteri raja. Hebat tak hebat tuan-tuan? P. Ramlee don't play. Dia boleh kahwin dengan isteri raja. Saya tak sebutlah raja yang mana, tapi Sultan Perak yang ke-32. Tuan-tuan Google lah sendiri. Dan P. Ramlee pun dia berkorban juga kerana sejak dia kahwin dengan Norizan yang merupakan suri Sultan Perak, dia telah ambil satu keputusan tak jejak kakinya ke bumi Perak. Sehinggalah 4 Januari 1963. Selepas daripada Sultan Perak ke-32 itu mangkat. Jadi sama-sama berkorbanlah. Norizan berkorban tinggalkan kehidupan istana, duduk dengan P. Ramlee di Singapura. P. Ramlee pun korban, tak buat job pun ke Ipoh ke mana, tak ambil job langsung belah-belah Perak. Tapi akhirnya mereka berpisah. Tapi P. Ramlee ialah pada tahun 1973. P. Ramlee telah ambil Norizan untuk memegang satu watak di dalam sebuah filem. Sebab dia dah berjanji dengan Norizan, walaupun kahwin dengan saya bukan raja,
Tapi saya akan jadikan awak permaisuri. Permaisuri macam mana? Rupanya tahun 73, P.Ramlee ambil Norizan, jadikan permaisuri kerajaan Pasir Dua Butir. Dalam filem Laksmana Doremi. Lepaslah hajat dia nak menjadikan Norizan permaisuri. Suara bawah pokok tu kan. Ni saya kalau cerita P.Ramlee sampai petang tak habis, banyak behind the scene punya cerita. Sebab itu berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Korban ni soal cinta, tuan-tuan. Kita korban diri kita sebagai penjawat awam, cinta. Orang yang tidak kerja penjawat awam, dia tak tahu besar mana pengorbanan penjawat awam. Sebab masalah masyarakat ataupun rakyat adalah, dia orang kalau pandang kita penjawat awam ni, memang dia kata kita ni lembab. Orang swasta cekap. Lembab tu bukan sekadar lembab, 6 harakat lembab. Lembab, dia punya 6 harakat. Kalau orang lain tu 1 harakat je. Dia kata, kalau pejabat tanah lah, pejabat agama lah, ni. Persepsi tu kita tak boleh buang. Tapi we do the best, let God do the rest sajalah. Kita buat saja yang terbaik, kita gembira dengan kerja kita, kita korbankan masa, tenaga dan macam-macam perkara demi untuk berbakti pada agama, bangsa dan tanah air kita. Sebab itu pengorbanan ni kata-kata yang begitu dekat dengan kita, para penjawat awam. Sebagai Muslim khususnya, kita lagilah kena banyak berkorban. Korban kehendak, korban nafsu, macam-macam perkara yang tak elok, kena kita korbankan. Sebab itu dalam Quran, apa jis utama Quran? Quran ini daripada 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra'. Apa jis paling utama sebanyak-banyak ayat itu? Kata para ulama' 8 perkara saja. Maknanya yang diulang-ulang, bila dikaji balik, 8 perkara saja. Pertama sekali, iman dan jangan kufur kepada dia. Yang kedua, takut kepada seksaan dia. Yang ketiga, taubat kalau buat salah. Yang keempat, husnuzan kepada Tuhan, sangka baik. Yang kelima, jangan maksiat. Yang keenam, syukur dan jangan kupur nikmat. Yang ketujuh, sentiasa ingat Allah, jangan lupakan dia. Dan yang ke-8, tidak mendahului Allah dan Rasul. Maknanya pengorbanan kita adalah mesti letakkan dia sentiasa di depan. Tegakkan syarak dengan undang, tegakkan adat yang dipegang, tegakkan amanah yang disandang, tegakkan hukum yang ditimbang, tegakkan pusaka yang berbilang, tegakkan janji yang ditimang, betulkan lantai yang terjongkit, betulkan dinding yang meretas, betulkan tiang yang terpalang, betulkan atap yang berjurai, betulkan salah dengan sili. Itu pengorbanan yang sangat besar. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, kita sebagai penjawat awam, antara kita kena korban adalah kehendak kita untuk hidup terlampau bermewah-mewah seperti orang lain. Itu satu pengorbanan. Kita duka cita melihat skor indeks persepsi rasuah CPI Malaysia tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Transparency International ataupun TI. Tahun lepas 2022, skor CPI kita jatuh. Dan ini merupakan penurunan untuk 3 tahun berturut-turut. Skor Malaysia dalam CPI 2022 turun 1%, menjadikan CPI Malaysia 2022 adalah 47% berbanding 48% tahun 2021. Pada tahun 2019, CPI Malaysia ialah 53%, tapi menurun kepada 51% pada 2020 dan turun lagi kepada 48% pada 2021. Indeks mata kosong itu sangat korup. 100 paling bersih. Dan dalam laporan itu dibentangkan lebih 2/3 negara ada masalah serius membabitkan rasuah dengan skor bawah 50. Sebab itulah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali minta semua penjawat awam buat pendinding. Pendinding ini nak kena korbankan diri kita buat pendinding, iaitu tampilkan budaya the great civil service.
Grade Civil Service dalam perkhidmatan awam. Akronimnya GREAT. G-R-E-A-T. G maknanya good governance. Tadbir urus yang baik. Bukan yang baik, yang terbaik. R, responsible. Bertanggungjawab. Maknanya tanggung kerja di dunia, jawab di akhirat. Setiap perkara yang kita buat akan ditanyakan. Kau tolong orang tidak, kau mudahkan orang tidak, semua akan ditanya. 3, empathy, ihsan. Ihsan ni payah tuan-tuan. Baik itu dalam hadis ihsan itu, malaikat Jibril tanya Nabi 3 perkara. Pertama tentang Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ada orang dia Islam tapi tidak beriman. Ada orang dia beriman tapi dia tidak ada ihsan. Berapa ramai orang ada ihsan? Baik itu Selangor ni Darul Ihsan. Ihsan ni benda kemuncak. Sebab tak semua orang beriman ihsan. Ihsan ni dia empathy. Dia ada manusiawi, ada humanistik di dalam jiwa. Tak semua orang ada ini. Ada orang ikut buku. Ada orang ikut law betul. Tak boleh langsung budi bicara, tak boleh langsung. Tapi ihsan ni kemuncak manusia. Sebab itu empathy, ihsan ni mustahak. Yang keempat, accountable, kebertanggungjawaban. Yang kelima, tenacity of purpose, fokus pada matlamat. Cuma kita tambah satu lagi pelinding untuk mengelakkan kita buat benda tak senonoh. Ihsan. Ihsan ni I-H-S-A-N. I, integrity. H, humanistic. S, spiritual. 4, adaptasi. Yang kelima, nasionalisme. Perkara-perkara ini kalau dapat kita terapkan dalam jiwa kita, insya-Allah kita akan ada kesanggupan untuk berkorban. Tuan-tuan, sememangnya kita tak menafikan bukanlah mudah untuk berkorban dari sudut nak bermewah, nak hidup senang lena macam orang lain. Sebab kita sebagai penjawat awam, kita mesti amanah. Siapa tidak amanah akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk pelimbah. Siapa melalaikan amanah, hidup matinya takkan barakah. Siapa menolak amanah, bala menimpa hidupnya punah. Kalau hidup tak ada amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang benci meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup sama macam bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, mana pergi pun orang curiga. Kalau amanah diingkari, disitulah tempat orang mengeji. Ayolah hadirin hadirat, rakan-rakan para penjawat awam sekalian, korbankanlah diri, tinggalkan perkara-perkara yang haram dalam hidup kita. Sebagai contohnya, rasuah, ini yang paling keraplah kita mendengar. Saya melihat gini, kalau orang tanya mengapa rasuah ni payah kita nak hapuskan, Ustaz. Saya melihat puncanya adalah apabila orang yang melakukan perkara itu, dia ada banyak kitab. Banyak kitab maksudnya kita kata ni tak boleh tuan. Tak apa, ni niat gini. Dia ada kitab lain pula mengatakan boleh. Kita kata ni tak boleh, 4 mazhab kata tak boleh, ada satu lagi mazhab kata boleh, dia kata. Ini bukan rasuah Ustaz, ni rasa. Payah betul. Dia banyak kitab. Jadi bila banyak kitab ini, kita susah nak berdakwah. Ada yang berpendapat, duit-duit, saya ambil duit-duit ni Ustaz. Tak apa, sebab saya bukan guna untuk diri saya, darah daging. Saya sedekah. Saya tolong orang. Jadi dengan duit-duit yang ni saya tak makan, tak jadi darah daging. Dia yang berdosanya kalau jadi darah daging. Dia guna kitab apa kita tak tahu itu. Tuan-tuan, Nabi bersabda, "Man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahum fihi ajrun wa kana isruhu alaih." Siapa kumpul harta haram, kemudian dia sedekahkan, maka tidak ada pahala pun daripadanya dan dosa terbeban pula pada dia. Hadis Ibn Hibban. Maka duit-duit kita menipu orang, duit rasuah, duit scam dan macam-macam lagi, kita jangan gunakan untuk sedekah. Sekarang ni di masjid ada scam cara baru pula ni, manusia ni kreatif betul ya. Kita kan di masjid ada scan QR code untuk sedekah masjid. Dia tukarnya QR code tu bank dia. La ilaha illallah. Orang tua-tua luruh yalah sedekah, kaya begitu ya.
Macam mana dia boleh menipu betul ya? Tak bagus tuan-tuan. Orang yang ambil duit tak elok, kemudian dia sedekahkan pula, itu takkan diterima. Ada juga berpendapat, tak apa ustaz, ini bukan rasuah, ini hadiah. Hadiah. Bila perayaan tertentu, ramai orang hantar hadiah ke pejabat saya, jadi ini hadiah. Tuan-tuan, ya, kita dalam Islam memang kita diajar untuk jangan tolak hadiah. Ingat ya, hadiah tak boleh tolak tuan-tuan. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Mas'ud, ajibud da'i wala taruddul hadiyata wala tadribul muslimin. Nabi ajar, terimalah hadiah, jangan tolak hadiah, jangan memukul orang Islam, dan penuhilah undangan. Ini hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad dan ramai lagi. Namun untuk penjawat awam haram terima hadiah. Itu kena ingat itu. Penjawat awam tak boleh terima hadiah. Dalam Sahih Bukhari ada satu bab dipanggil Hadayal Ummal. Dalam Sahih Muslim An-Nawawi dibawakan satu bab Tahrimul Hadaya Ummal. Diharamkan hadaya ummal. Hadaya ini plural kepada hadiah. Hadiah singular, pluralnya hadaya. Ummal ni pekerja, macam kita semua yang ada gaji ni. Kata Abu Humaid As-Sa'di, hadayal ummal ghulul. Hadiah untuk orang yang dah bekerja ada gaji adalah pengkhianatan. Sebab itu dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, ulama' tak ada selisih pendapat bahawa dilarang menerima hadiah bagi orang yang makan gaji. Maka hadiah tak boleh diterima. Sebab itu SPRM, sebab banyak sangat orang mengadu terima hadiah, orang hantar limau lah macam-macam. Macam mana nak buat? Baiklah, akhirnya kita bincang sama kita. Kita boleh terima hadiah 3F saja dipanggil. Pertama flower, yang kedua food, yang ketiga fruit. Itu yang boleh terima. Mana kita pergi mana rasmi program ke, jumpa anak buah bagi buah satu bakul, boleh. Kalau selori itu rasuah lah. Selori musangking itu rasuah lah. Setakat sebiji dua, okey. Flower, food, fruit. Yang tak boleh fulus. Ini salah tuan-tuan. Jadi kena korban lah. Oh, tak boleh ambil ke ustaz? Allah, biasa saya terima. Ini kena korban. Kata bang, tak boleh ambil bang, kita ada gaji. Kalau kita orang bagi sebab sahabat, kita lepas pencen esok, dia bagi atau tidak? Tak ada dah. Kita pencen, tukar jawatan saja, sebiji limau pun tak ada orang hantar kat kita. Maknanya dia hantar itu ada makna. Dia ada makna. Ada kira-kira. Zaman Nabi dulu ada sahabat kerja kutip zakat. Dia pergi operasi zakat, dia bawa balik berguni-guni hasil. Dia siap, dia buat isytihar kepentingan lah. Dia kata, dalam bakul ini saya punya collection untuk zakat. Tapi bakul ini ana punya lah. Dia kata, ini hadiah lah, orang kampung bagi hadiah. Nabi bila dengar, Nabi tanya, engkau ni kalau duduk di kampung, jaga mak ayah bela lembu, bela unta, agak ada tak orang bagi hadiah? Siapa nak bagi kalau duduk kampung? Maknanya orang bagi tu ada makna, kata Nabi. Jangan ambil. Nabi tak benarkan. Jadi tuan-tuan, ini kita kena korbankan. Ayolah kita belajar daripada pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni kan kita nak raya lah ni, dia namanya akan popular lah di mana-mana kita mendengar. Nabi Ibrahim ni, dia sangat terkenal dengan pengorbanan. Sebab itu boleh dikatakan hampir keseluruh aktiviti ibadah kita bulan Zulhijjah, manasik haji, korban dan bagai-bagai, adalah post factum kepada rangkaian peristiwa yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni peristiwa-peristiwa yang berlaku pada dia dan keluarga dia diabadikan dalam manasik haji. Tinggi pengorbanannya. Korban itu sendiri itu direkodkan dalam surah As-Saffat ayat 103. Dia menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sebab itu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia pernah orang tanya kepada Nabi, mahazil adahi, kita korban ni apa sebab ya Rasulullah? Apa jawapan Nabi? Mudah saja. Kita korban ni sebab sunnatu abikum Ibrahim.
Ini sunnah nenek moyang kita, Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi Ibrahim dia kuat korban, tuan-tuan, luar biasa sekali. Kita dengar ceramah, baca sejarah Nabi Ibrahim korban anak dia saja. Korban anaknya itu hanya satu korban kecil saja bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia menjalankan perintah yang macam-macam dan dia never say no. Never. Banyak tuan-tuan perintah yang diberi kepada Nabi Ibrahim, dia tak pernah berkata tidak pun. Dalam sebagai contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat dan dia berjaya menyelesaikan ujian itu. Ulama tafsir bahas apa ujian itu. Ibn Jauzi dalam kitab tafsirnya menyebut Nabi Ibrahim zaman itu disuruh menjaga 10 jenis kebersihan. Yang zaman itu orang tak ambil perhatian 10 jenis kebersihan ini. Ada 5 kebersihan duduk pada bahagian kepala. Ada 5 kebersihan duduk pada bahagian badan. 5 kebersihan yang dikendaki Nabi Ibrahim jaga. Pertama sekali adalah memotong misai. Trim misai. Yang kedua berkomor. Yang ketiga menghirup atau menyedut air ke dalam hidung. Yang keempat gosok gigi. Yang kelima sikat rambut. Mungkin bagi kita tahun 2023, alah 5 perkara ni apa masalahnya. Kita kena ingat zaman itu bukan zaman moden. Kalau dia disuruh motong misai, nak pakai apa? Zaman itu bukannya ada barber ke apa, tak ada. Zaman Nabi Ibrahim ni bukan zaman moden. Nabi Ibrahim wafat 2335 tahun sebelum Nabi hijrah. Maknanya zaman dia memang old school betul. Tapi dia never say no. Dan 5 kebersihan duduk pada badan. Dia dikendaki pertama memotong kuku. Yang kedua membuang bulu kemaluan. Yang ketiga berkhatan. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima membersihkan tempat buang air. Ya, kita tahun 2023 tak ada masalah. Tapi zaman dia kena dah melakukan perkara itu. Kita ambil contoh satu sajalah, berkhatan. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim disuruh berkhatan. Tahukah tuan-tuan ketika dia dapat arahan perkeliling untuk berkhatan, umur dia berapa? Ketika dia dapat perintah untuk nak berkhatan, umur berapa? Soalan ni ditanya kepada Nabi. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah bercerita, ikhtatana Ibrahimu alaihissalam ba'da 80 sanatan waqtatana bil qadumi. Nabi Ibrahim berkhatan ketika usianya 80 tahun. By right dia boleh buat surat rayuan. 80 bukan pakai sangat tuan-tuan. Jarang-jarang. Agakkan saya tak tahu, kita belum cecah umur 80. Agakkan kita lah. Dia boleh je. Wah Tuhan, saya ni 80 dah memang. Tak adalah. Tak ada. Beres bos. Dia gitu je. Sunat. Beres bos. Sahabat tanya, bersunat pakai apa ya Rasul? Waqtatana bil qadumi. Dia bersunat pakai kapak. Tuan-tuan dengar pengeri, ya Allah. Ni generasi sunat laser tak faham benda-benda macam ni. Awak sunat laser jangan lawan yang gunting ni. Awak hormat sikit generasi gunting. Generasi pisau lagi ganas lah. Tapi Nabi Ibrahim lagi legend. Aku pakai kapak. Engkau pakai gunting, ini pakai kapak kata. Artinya Nabi Ibrahim never say no. Beres boh. Itu Nabi Ibrahim. Baik tu cerita dia sembelih anak Ismail tu. Dia sembelih hak dia tu lagi ganas lagi untuk dipikir. Lebih mengerikan kita mendengar. Nabi Ibrahim disuruh bina Kaabah. Dia bukan arkitek, dia bukan engineer, dia bukan town planner. Buat sajalah. Beres bos. Dia buat je. Sengit-sengit lah itu dia pijak jadi makam Ibrahim dan macam-macam. Dah siap. Dia disuruh pula panggil orang satu dunia datang ke Mekah. Nak announce pakai apa? WhatsApp tak ada, internet tak ada, apa pun tak ada. Beres bos. Duduk atas bukit. Oi, panggil je. Janji buat. Ini perangai Nabi Ibrahim. Walhasil,
Nabi Ibrahim dan tuan-tuan, keseluruhan kisah keluarga Nabi Ibrahim dalam Quran 25 surah, 186 ayat. Antara cerita yang paling dominan dalam tiap surah. Allah sayang pada dia. Maka Allah beri nikmat pada dia. Dia ni dia panggil Abul Anbiya. Apa makna Abul Anbiya? 8 orang keturunan dia semua jadi Nabi. Artinya kalau kita sanggup berkorban, percayalah Tuhan akan balas. Kalau bukan untuk kita pun, anak cucu kita nanti. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa pun tak mengizinkan. Kita pun nak mendengar amanat daripada Yang Muhammad Datuk Seri Menteri Besar. Jadi saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang pada pagi ini. Moga-moga ada manfaatlah cerita pengorbanan kita sebagai penjawat awam ini. Saya mendoakan supaya negeri Selangor dan seluruh rakyat di negeri Selangor sentiasa dikurniakan keberkatan dan juga rahmat daripada Ilahi dalam menempuh cabaran-cabaran yang mendatang. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.